Ali bin Abi Talib sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkahwin dengan anak Nabi yang Nabi kasihi. Siapa dia? Fatimah. Fatimah ni anak Nabi. Allah takdirkan Nabi ni anak lelaki tak panjang umur. Ibrahim meninggal. Kalau Ibrahim tu panjang umur, krisis lagi panjang. Fatimah seorang saja, krisis habis. Tu pun Allah takdirkan Fatimah yang paling awal selepas Nabi wafat mengikuti Nabi. Sebagai riwayat 6 bulan kemudian Fatimah juga wafat. Itu pun sampai hari ini baca buku Syiah, baca buku apa, membangkitkan lagi isu tanah Fadak, isu tanah Fadak di Khaybar yang Abu Bakar kononnya tak bagi pada Fatimah, isu anak cucu Fatimah yang sepatutnya mewarisi kerajaan, Ali yang sepatutnya menjadi khalifah pada sisi mereka, kemudian anak cucu Ali, anak cucu Fatimah. Sehingga siapa yang tengok saya bahas tentang Imam Mahdi pun ni, sampai mari An-Nafsu Zakiyah itu bernama anak cucu Ali, anak keturunan Ali juga. Muhammad bin Hanafiyah anak keturunan Ali juga daripada isteri Ali yang lain, Khawlah binti Ja'far al-Hanafiyah. Timbul isu Imam Mahdi 2, 3. Lepas tu Imam Ghaib dikaitkan dengan betul. Imam Mahdi nak mari, kaitkan lagi dengan Ali. Itu baru anak perempuan. Kalau anak lelaki ada, lagi panjang cerita. Lagi panjang cerita. Pecah Sunni Syiah. Siapa yang baca dalam sejarah, ada kerajaan Fatimiyah menguasai Mesir. Pada zaman dia wujudkan Universiti Azhar dan macam-macam. Universiti Azhar tu tidak ada isu lah, tapi yang zaman mereka. Tapi Fatimiyah ni Syiah menyeleweng betul-betul, menghalalkan arak dan macam-macam, memerintah dunia Islam. Fatimiyah tu merujuk kepada Fatimah. Mereka bukan pun sebenarnya Abdullah bin Maimun, dia macam-macam panjang. Sebab tu cerita Sayyidina Ali ni jadi satu sepupu Nabi, tapi krisis yang panjang. Allah takdirkan pula Ali bin Abi Talib, lepas Rasulullah wafat, Abu Bakar naik. Abu Bakar menjadi khalifah. Tak panjang cerita sangat Abu Bakar ni, walaupun masa tu ada bincang sikit. Ansar bagi pendapat, Muhajirin bagi pendapat, akhirnya orang setuju Abu Bakar. Bila Abu Bakar meninggal, Abu Bakar cadang Umar. Sahabat setuju, walaupun ada yang kata Umar ni kerah nak, tapi akhirnya setuju, tak ada banyak. Bila Umar kena tikam di masjid, Umar cadangkan 6 orang buat pemilihan. Sebahagian tarik diri, tinggal Uthman dan Ali. Abdul Rahman bin Auf ambil langkah pergi buat pungutan suara. Tanya, sokong siapa? Ali, Uthman. Ali, ni Uthman, ni Uthman, ni Ali, ni Uthman. Dah tu kira macam mengundi lah, pasal ada 2 calon. Sebab tu bila kita baca dalam buku, sebagai dia sebut wa kana min syi'ati Uthman wa hadha min syi'ati Ali, yang ni daripada Syiah Uthman, Syiah Ali. Syiah tu bukan Syiah halal ni, maksud dia pro. Kemudian Abdul Rahman bin Auf tanya Ali, tanya Uthman, setuju ke kalau kau nak istihar ni, setakat yang kau buat pungutan ni? Mereka setuju. Kata
Kata Abdul Rahman bin Auf, kebanyakan orang yang aku tanya ni mencadangkan Osman. Tak ada apa, Osman je. Syiah Ahmad mai kemudian dia kata Abdul Rahman bin Auf kecoh undi. Ini cerita politik lama. Bukan Donald Trump dengan apa? Joe Biden kan. Tapi Ali tak ada apa. Ali sokong je Osman. Pada zaman Abu Bakar Ali sokong. Pada zaman Umar Ali sokong. Depa buat, depa Ali terpaksa. Ali kena taqiyah, kena berpura-pura. Tambah Syiah lagi dahsyat. Cerita konon Fatimah tu mati awal kena Umar yang bunuh dia. Nangislah, pukul diri pula. Kononnya Umar bakar rumah Fatimah, Umar tendang pintu tu, timpa Fatimah. Sampai sekarang mereka warisi. Sebab tu mereka meraihkan hari pembunuhan Umar tu, Baba Syuja', dia berbuah nama, bapa keberanian, kerana menikam Umar yang tikam tu orang Parsi, Abu Lu'lu'. Panjang krisis politik ni. Bila Osman naik, Osman merintah pada zaman sahabat, ada lagi ramai jugalah, tapi orang negara bertambah kaya, luas, empire luas. Osman dah mula ada armada kapal pergi menyeberang negeri lain. Timbul pula Osman, kata Osman ni duk ambil duit negara bagi ke adik-beradik dia. Sebab ramai yang tengok dalam pentadbiran Osman ni keturunan dari segi clan, dari segi kabilah tu, kabilah Osman Umawi. Depa lupa sebelum depa tu termasuk Muawiyah dan seumpamanya, bukan Osman lantik. Zaman Nabi pun Nabi pernah bagi jawatan dah. Zaman Omar dah lantik dah. Osman sambung je jawatan tu. Oh, kepung Osman. Yang kepung tu bukan sahabat lah. Tikam Osman di rumah dia. Mati Osman. Osman sedang berpuasa, masuk pecah rumah dia, tikam dia. Yang Osman pun masa tu sahabat-sahabat nak pertahan, dia tak bagi. Masuk kepung rumah dia. Orang lain pergi musim haji, depa ni mai bawa pasukan kepung rumah Osman. Tikam Osman. Darah tu kena di mushaf. Tuan-tuan pergi ke Tashkent, Uzbekistan tu, ada Quran hak Osman baca, darah tu ada. Kau simpan. Potong tangan isteri Osman, Nailah binti Farafisah. Bila berlaku macam tu, tak aman. Pemberontak tu mari kata kat Sayyidina Ali masa duk kepung. Ali kata, hangpa mari buat kacau di Madinah ni. Dia berkata, selama ni hang duk tulis surat kat kami suruh mai. Ali kata, bila aku tulis? Ada kutu jahat duk buat surat pada Sayyidina Ali ni, duk jemput pemberontak mai. Depa jadi heran, depa sebahagian pemberontak tu bukan tahu apa, pakai mic ya. Akhirnya bila terbunuhnya Osman, kacau negara, tak ada pemerintah. Sebahagian nak lantik siapa? Depa nak suruh Ali naik. Ali kata, aku tak boleh hangpa duk lantik-lantik macam ni. Hadza laisa sya'nukum wa innama hadza sya'nu ahli Badr. Ni bukan urusan hangpa, ni urusan ahli Badar. Geng-geng tu lah, ramai dia, ramai beribu. Ali pun nak kontrol supaya tak berlaku tumpah darah dah. Geng-geng yang tak termasuk dalam grup WhatsApp ni, zaman tu tak ada grup WhatsApp kan. Hak ada grup WhatsApp apa benin. Zaman tu hak lain lu bincang.
Patutlah mereka duk kata Ali tulis surat. Memang Ali pun nak jadi khalifah, memang ada pakatan lah selama ni. Habis berpecah orang Islam. Sahabat tak kata, tapi yang bukan sahabat ni, yang tak pernah jumpa dengan Nabi ni, semua bincang Ali terlibat dengan bunuh Osman. Yang tu kan Muawiyah di Syam bangkit, Aisyah keluar tinggalkan Madinah. Akhirnya berlaku Ali jadi khalifah dalam keadaan yang terpaksa. Berperang pula Ali dengan isteri Nabi Aisyah. Tragedi perang Jamal. Perang orang kampung biasa tak apa, perang isteri Nabi ni. Walaupun ahli sunnah sepakat ijtihad yang benar di pihak Ali, tapi Aisyah merasakan kezaliman berlaku. Bukan dia nak memerangi Ali, dia nak memerangi pemberontak. Aisyah aktif dah, perempuan. Keluar mendengar suara rakyat, memimpin pasukan. Siapa bersama Aisyah? Az-Zubair ibn al-Awwam, salah seorang yang dijamin syurga oleh Nabi. Talhah bin Ubaidillah yang dijamin syurga oleh Nabi. Berperang Ali bin Abi Talib, menantu Nabi. Terbunuh Talhah bin Ubaidillah, terbunuh Zubair ibn al-Awwam. Menangis Ali. Azizun alayya an araka majdulan tahta nujumis sama. Berat benar perasaanku melihat kamu terbunuh di bawah bintang-bintang langit. Tragedi. Orang bawa pedang Az-Zubair pada Ali. Ali menangis. Ali kata, pedang ini dahulunya sentiasa menghilangkan duka cita di wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa macam mana boleh perang? Depa damai lah. Dia munafik malam-malam serang Ali, pasukan lain serang Aisyah. Ali kata, Aisyah serang kita. Aisyah kata, Ali serang kita. Berperang. Ribuan korban. Itu berperang pula Muawiyah. Dengar, Aisyah kena. Dia tak mau serah kuasa, dia di Syam. Abu Muslim Al-Khawlani, dia tanya Muawiyah, anta tuqatilu Ali, anta misluhu am anta khairun minhu? Kau berperang dengan Ali, kau seperti Ali ataupun kau lebih baik daripada Ali, atau kau seperti Ali? Hang siapa? Maksudnya Muawiyah sahabat tapi tak boleh lawan Ali. Kata penyair, aina syamsu min as-suraya wa aina Muawiyah min Ali? Di mana bintang dibandingkan Suraya, di mana matahari dibandingkan bintang Suraya yang jauh, di mana Muawiyah nak dibandingkan Ali? Kata Muawiyah, wallahi huwa khairun wa afdalu minni. Demi Allah, Ali itu lebih baik dan lebih afdal daripada aku. Beritahu Ali, bunuh pembunuh Osman. Aku orang Syam yang pertama berbai'ah kepadanya sebagai khalifah. Krisis. Ali kita nak bunuh macam mana? Beribu yang duduk dalam pasukan ni. Masa Osman dibunuh, kita tak nampak siapa yang bunuh. Tribunal tak boleh nak dibentuk. Kerajaan kalau tak dikawal, peperangan berlaku. Perang Siffin. Pasukan Ali, pasukan Muawiyah berperang. Kata Muhammad bin Sirin, peperangan itu berlaku, ribuan, puluh ribu terlibat, tetapi kebanyakan sahabat meninggalkannya. Tak sampai berpuluh orang, tak sampai 30 sahabat yang terlibat, hal lain tak mau terlibat. Fitnah, politik. Kata Maulana Abul Hasan Ali An-Nadwi dalam bukunya Al-Murtada,
Ali Al-Murtada dia kata, di bai'ah Ali pada zaman yang penuh fitnah. Kita senang kadang sebut Sayyidina Ali khalifah memang, tapi derita dia khalifah dia. Dibunuh pula dia oleh Khawarij. Tuan-tuan, kita dengar sejarah Umar bin Khattab, menangis kita terhadap keadilan dia. Baru orang filem, tengok dalam filem saja. Tengok filem Umar bin Khattab yang dia orang keluar tu. Pergi tengok, siapa yang faham bahasa Arab lagi bagus, cantik bahasa-bahasa dia. Dia quote daripada bahasa-bahasa yang diriwayatkan dalam riwayat-riwayat sejarah. Kalau tidak, boleh baca subtitle dia in English. Very good film. Dia punya apa? Silsilah apa-apa. Bersiri dia tu. Kita tengok pun Masya Allah, itu belum tengok Umar. Orang yang seadil Umar itu ditikam di dalam solatnya kerana dituduh tidak adil. Orang yang seperti Ali, yang memberi makan kepada janda-janda dan anak-anak yatim, dibunuh dia. Dunia tempat ujian. Para sahabat yang terbaik, siapa mereka nak dibandingkan kita? Abdullah ibnu Mubarak, walaupun nampak macam berlebihan kenyataan dia, dia kata sesungguhnya debu yang berada di hidung kuda Muawiyah yang berperang bersama dengan Nabi menentang kufar itu lebih baik daripada Ammar bin Abdul Aziz. Walaupun riwayat itu ada perbincangan, tapi maksudnya apa? Yalah, taklah sebegitu. Tapi kenyataan maksudnya betapa hebat mereka yang bersama dengan Nabi. Kalau mereka yang bersama dengan Nabi melalui tribulasi dalam hidup ni, apatah pula kita yang kemudian ni nak hidup di dunia tak nak ada ujian? Mustahil.